Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Apa khabar semua yang ada di luar sana yang bersama-sama dengan Ustazah pada malam ini? Salam Ramadan Al-Mubarak. Salam dan selamat meneruskan ibadah puasa untuk hari yang kedua, esok hari. Jadi Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji. Kita dah belajar dah tentang puasa, tetapi hari ini Ustazah nak buat sedikit ulang kaji. Mari bersama-sama dengan Ustazah, insya-Allah setiap Selasa 8 malam ya, dalam subjek pendidikan Islam. Okey, sebelum tu mari kita tengok. Okey, ini adalah rakan-rakan Ustazah di dalam panitia pendidikan Islam sekolah rendah. Ketua panitia Ustazah Nurul Haiza. Okey, dan yang lain-lain ni adalah rakan-rakan Ustazah. Ramai kan? Seronok. Ramai, lebih meriah. Okey, murid-murid. Seterusnya, mari kita teruskan. Kita berkenalan dululah dengan Ustazah. Okey, nama penuh Ustazah ialah Rohaizah binti Muhammad Suhur. Ustazah berasal daripada Banting, Selangor, Darul Ihsan. Ustazah telah pun berkhidmat selama 13 tahun. Di mana? Okey, antaranya ialah di SK Taman Nirwana, Ampang, Selangor. Kemudian di SK Kajang Utama, Kajang, Selangor. Dan sehingga sekarang Ustazah berkhidmat di SK Bandar Seri Putra, Bangi, Selangor. Okey, selamat berkenalan anak-anak yang baru mengikuti kelas Ustazah, dan semoga ukhuwah kita berpanjangan insya-Allah. Okey. Seterusnya, kita nak belajar pendidikan Islam tahun 6. Sebelum kita meneruskan lagi kita punya kelas pada malam ni, okey, kita baca doa dulu. Mari baca sama-sama dengan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu
dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Allah, terangkanlah hati-hati kami, mudahkanlah urusan kami, bukakanlah ikatan lidah kami, fasihkan tutur kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi hari ini kita nak buat ulang kaji mengenai ibadah puasa di bulan Ramadan yang sedang kita lalui. Macam mana puasa hari pertama? Melepek ke? Gagah perkasa ke? Kan? Jadi apapun keadaannya, Ustazah harap murid-murid semua tetap gagah untuk meneruskan puasa pada esok hari. Okey, jom kita lihat objektif pembelajaran. Okey, yang pertama, menyatakan pengertian puasa dengan betul. Kita puasa, kita wajib tahu apa erti puasa. Yang kedua, kena tahu apa dalil tentang kewajipan berpuasa di bulan Ramadan ni. Jangan main ikut-ikut je puasa kan. Kita setiap apa yang kita lakukan kena tahu apa dalil dia. Yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa. Dan yang keempat, dapat menghuraikan rukun dan sunat puasa. Okey, sudah harap kita semua dah semakin mantap mengenai puasa. Baiklah murid-murid, mari kita tengok artikel ni yang pernah kita baca satu masa dulu. Okey, puasa merehatkan sistem pencernaan. Apa dia sistem pencernaan? Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga ke usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Okey, antaranya lah hati. Hati juga berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas juga menghasilkan enzim pencernaan. Selain itu, hempedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Okey murid-murid, semasa kita berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyatoksidaan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Okey, itu artikel puasa merehatkan sistem pencernaan. Seterusnya mari kita lihat pengertian puasa. Okey, pengertian puasa. Okey, apakah erti puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ingat, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Hafaz tu. Okey, seterusnya hukum. Hukum berpuasa ialah wajib. Wajib kepada siapa? Kepada orang-orang yang cukup syarat. Nanti kita lihat apakah syarat wajib. Syarat yang menyebabkan seseorang itu wajib berpuasa. Baik, seterusnya mari kita lihat kepada dalil naqli. Dalil naqli. Kenapa? Siapa yang suruh kita puasa? Apakah punca puasa? Okey, dalilnya ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah ayat 183. Apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Jadi ingat surah Al-Baqarah ayat 183. Senang je, selalu kita dengar. Okey, seterusnya mari kita lihat syarat-syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama iaitu Islam. Mesti orang Islam. Okey, kemudian berakal. Berakal. Tidak gila. Tidak nyanyuk. Seterusnya mumayyiz. Sebut betul-betul. Mumayyiz. Okey, mumayyiz. Mumayyiz ni ialah orang-orang ataupun kanak-kanak yang telah tahu membezakan antara yang baik dan yang buruk. Okey, dan yang terakhir, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Apakah dia haid? Haid ini adalah darah yang keluar kepada perempuan yang telah cukup umur, datang setiap bulan. Sementara nifas adalah darah yang keluar setelah seorang ibu melahirkan anak. Paling sedikit dia keluar berapa? 1 hari 1 malam. Paling banyak 60 hari. Haid pula paling sedikit 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari. Sementara wiladah, ini nama dia wiladah. Okey, wiladah, sebut betul-betul. Wiladah pula ialah darah yang keluar bersama-sama dengan baby. Bersama dengan baby. Wiladah. Ini untuk ibu yang melahirkan juga. Okey. Okey, senang je nak ingat. Islam, berakal, mumayyiz, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Seterusnya, kita tengok syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa pun ada 4 juga. Okey, ada 4. Yang pertama, Islam. Sama tak? Sama. Yang ni sama. Berakal. Sama. Mesti Islam dan berakal. Yang ketiga, baligh. Bila dah baligh je wajib puasa. Kalau belum baligh boleh sah puasanya. Kanak-kanak yang belum baligh tahun 1, tahun 2, kan? Tahun 3 yang kadang-kadang yang kebanyakannya belum baligh lagi. Sah puasanya. Cuma tak wajib. Kemudian mampu berpuasa. Yang keempat, mampu berpuasa. Dia tidak sakit yang kuat ataupun terhalang kesihatan ke. Okey. Seterusnya rukun puasa. Mari kita lihat. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Okey. Yang kedua, menahan diri. Niat nanti kita tengok pada slide yang seterusnya. Yang kedua, menahan diri. Menahan diri daripada apa? Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri. Ingat, rukun puasa ada 2 je. Niat dan menahan diri. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka ni di tubuh badan kita lah. Okey.
Baik. Mari kita tengok. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula niat puasa. Okey, niat puasa. Bila niat perlu dilakukan? Okey, niat puasa perlu dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Macam lepas solat maghrib ni kan, lepas solat isyak, niatlah. Okey, sehinggalah sebelum terbit fajar. Sebelum subuh tu masih boleh lagi untuk kita berniat. Apa niatnya? Baiklah, sebelum kita niat untuk puasa hari-hari, kita kena niat puasa sebulan. Dah niat belum semalam? Kan? Lafaz niat puasa sebulan. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku berpuasa menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ni lafaz niat puasa sebulan. Jadi kalau kita terlupa pun ada backup. Dia gitulah kaedahnya kan. Okey, ni pula lafaz niat puasa hari-hari. Hari-hari kita macam malam ni lah dilakukan pada malam hari. Ya, hari-hari setiap hari kita baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pandai-pandai je Ustazah ni tambah tak apa. Artinya sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dapatkan versi original. Okey. Okey, jadi itulah dia lafaz yang perlu kita ketahui. Saya yakin semuanya telah pun hafaz yang dari tahun 1 sampai pun tahun 6. Bila sampainya bulan Ramadan, masing-masing berkobar-kobar kan nak berpuasa. Alhamdulillah, satu semangat yang sangat baik. Baik, kita teruskan lagi. Seterusnya rukun puasa. Mari kita lihat. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Okey. Yang kedua menahan diri. Niat nanti kita tengok pada slide yang seterusnya. Yang kedua menahan diri. Menahan diri daripada apa? Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri. Ingat, rukun puasa ada dua je. Niat dan menahan diri. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka ni di tubuh badan kita lah. Okey. Baik. Mari kita tengok. Kita tengok sunat puasa. Apakah dia sunat puasa? Yang pertama mentakhirkan sahur. Mentakhirkan sahur ni apa? Melambatkan sahur sehingga ke waktu dalam masa 15 ke 10 minit sebelum azan. Kan? Melambatkan sahur. Kemudian kita juga disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Disunatkan berbuka. Sebelum tu mentakhirkan sahur. Yang pertama sepatutnya bersahur. Sunat bersahur. Siapa tak sahur, tak dapatlah sunat. Kan? Kemudian mentakhirkan sahur. Ada orang sahur pukul 12 malam. Sahur ke tu? Itu siapa kot. Kan? Jadi sahur tu ialah hampir-hampir hampir-hampir kepada masuknya waktu subuh. Jadi kita pun disunatkan mentakhirkan sahur.
Kemudian menyegerakan berbuka. Nampak? Sahur disuruh akhir-akhirkan. Buka disuruh segera-segerakan. Masuk je waktu terus berbuka. Jangan kata saya nak solat dululah. Amboi beriman sangat. Ya, konon nak tunjuk sangat awak beriman ya. Tidak. So, Nabi sarankan kita untuk menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka tu bukannya sebelum azan dah buka. Mesti dalam waktunya. Okey, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus baca doa dan berbuka. Kemudian disunatkan berbuka dengan rutab atau buah tamar. Ni semua orang tahulah. Saya harap kita semua, anak-anak semua sukakan rutab atau tamar ni sebab ini adalah makanan sunnah baik untuk badan kita, kesihatan kita. Jadi sebelum berbuka tu berdoa. Disarankan sangat ni. Ini adalah waktu yang mustajab doa. Okey. Baiklah, seterusnya mari kita tengok perkara yang membatalkan puasa. Kita dah tahu dah syarat-syarat dah tahu. Perkara yang sunat dah tahu. Kena tahu juga perkara yang membatalkan puasa supaya kita tidak tergelincir, puasa kita tidak sah. Okey. Yang pertama ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ni tahulah dah. Contohnya melihat cerita-cerita yang tidak elok kan, sehingga keluar air mani dan lain-lain lah. Onani ke, tak mau, semua tu tak mau buat. Okey, yang kedua haid, nifas dan wiladah. Haid, nifas dan wiladah ni bagi orang perempuan tidak dapat dihalang, walaupun untuk orang yang haid ada pil mencegah keluarnya darah haid kan, tapi kita tidak digalakkan kecuali dalam waktu-waktu yang terdesak. Okey, jadi haid, nifas dan wiladah memang akan membatalkan puasa. Seterusnya makan dan minum dengan sengaja. Ini memang menempahlah ni, menempah batal puasa kan. Tiba-tiba makan, minum dengan sengaja. Dia termasuk perkara yang memasukkan sesuatu ke dalam rongga anggota badan. Inilah dia, makan. Muntah dengan sengaja juga boleh membatalkan puasa. Contoh, dia tak boleh bau wangi-wangi. Dia pergi pakai minyak wangi saja je dah tahu kan. Batal puasa apabila dia muntah. Ataupun dia tak boleh bau benda-benda yang busuk. Tiba-tiba pergi pula melawat tempat sampah yang busuk tu kan. Lepas tu muntah. Batal puasanya. Okey. Kemudian apa dia? Gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Tiba-tiba datang gila. Ataupun minum arak dia mabuk. Ataupun dia tak boleh naik kenderaan. Jadi dia mabuk. Ada juga orang mabuk kan. Mabuk naik kenderaan tu memang tak boleh mengawal diri. Jadi elakkanlah. Kemudian apatah lagi kalau mabuk kerana minum arak. Memang sah-sah lah kan. Ataupun pengsan. Pengsan sepanjang hari. Bila pengsan sepanjang hari batal puasanya. Jangan pura-pura pengsan pula. Tak mau. Semua anak soleh ni kan. Kemudian murtad. Apa dia murtad? Murtad keluar daripada Islam. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Contohnya macam makan dan minum ni lah. Ataupun saja je dia nak jolok-jolok tekak dia kan. Sampai muntah. Sengaja tu namanya. Batal. Kemudian yang terakhir melakukan jima di siang hari. Jima ni ialah melakukan persetubuhan antara suami isteri ke, antara orang yang belum berkahwin ke pun tak boleh. Dah lah haram kan. Lepas tu dah bulan puasa lagi. Jadi batal puasa. Baik. Saya harap kamu semua dapat ya. Seterusnya hikmah puasa. Ini kita laju je sebab kita ulang kaji. Hikmah puasa terbahagi kepada dua, rohani dan
jasmani. Rohani ni apa? Dalaman kita. Jasmani ni apa? Anggota badan kita. Mari kita tengok. Yang pertama, hikmah puasa dari segi rohani dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Mubadah pula ni, dah silap dah tulis. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat banyak amal digandakan, pahala digandakan, tidur orang yang berpuasa itu pun dikira ibadah, kan? Jadinya bila kita tahu, tingkatkan ketakwaan dengan membanyakkan amal ibadah. Kemudian memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Bila kita lapar, kita jadi lebih sabar. Jujur, ingat aku puasa, ikhlas dan bertimbang rasa. Bila puasa tu dirasa, okey, puasa jadi lebih baik. Kemudian apa? Mencegah daripada pelbagai penyakit. Mencegah daripada pelbagai penyakit. Macam kita yang baca awal-awal tadi. Merehatkan sistem pencernaan. Jadi dapat mencegah pelbagai penyakit. Sebab bila kita puasa ni, organ-organ dalaman kita pun berehat, kan? Okey. Seterusnya, merasai penderitaan orang yang tiada makanan. Bila kita lapar, kita merasa empati. Kita duduk di dalam suasana, kita dapat rasa orang yang susah tu macam mana. Orang yang tak ada makanan. Perut dia bunyi je, kriuk-kriuk, kan? Sedangkan Nabi kita pun macam itulah amalan dia. Sampai meletakkan batu ataupun mengikat batu di perut Nabi. Jadi dengan berpuasa ni, cubalah kita rasai kesusahan orang yang tidak punya makanan. Baik. Hikmah puasa. Ni kita laju je sebab kita ulang kaji. Hikmah puasa terbagi kepada dua. Rohani dan jasmani. Rohani ni apa? Dalaman kita. Jasmani ni apa? Anggota badan kita. Mari kita tengok. Seterusnya hikmah puasa ialah dari sudut jasmani, antaranya mendisiplinkan diri. Seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Kita jadi orang yang berdisiplin. Solat awal waktu. Kan? Solat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat. Kita mematuhi adab. Contohnya apa? Adab. Contohnya apa? Adab puasa. Adab macam-macam lah. Ketika menjalani ibadah puasa. Kita pun jadi orang yang macam tadi kita dah tengok perlakuan kita jadi sangat sopan. Menjaga lidah, menjaga perlakuan dan tutur kata. Seterusnya mendidik diri, mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Selalunya bila kita lapar, kita berpuasa, kita terfikir bila nak mencuri ke, na'udzubillah, kan. Bila nampak je barang kawan-kawan, nak ambil lah. Tak boleh, ni bulan puasa. Aku puasa. Alhamdulillah. Mengawal hawa nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah lah larang. Dan yang terakhir, merehatkan organ dalaman. Menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Ni tadi saya dah sebut dah. Kita pun dah baca dari awal-awal tadi. Merehatkan organ dalaman. Jasmani kita. Menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Alhamdulillah, jasmani kita pun menjadi sehat. Kalau tidak, kita makan 6 kali satu hari. Bahkan lebih. Astaghfirullahalazim. Baiklah murid-murid. Hikmah puasa. Ni kita laju je sebab kita ulang kaji. Hikmah puasa terbagi kepada dua. Rohani dan jasmani. Rohani ni apa? Dalaman kita. Jasmani ni apa? Anggota badan kita. Mari kita tengok. Seterusnya rumusan dia. Ni dah habis dah ni. Amalan puasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat meningkatkan ketakwaan kepada
Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Jadi sama-samalah kita berpuasa dengan ikhlas supaya keikhlasan kita, kerja buat kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat apabila kita dapat mencapai mardatillah, redha Allah. Yang kita nak redha Allah. Sebab bila kita banyak solat pun belum tentu Allah masukkan kita ke dalam syurga. Yang akan memasukkan kita ke dalam syurga ialah rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi itu yang kita pertama yang kita nak cari, rahmat dan kasih sayang Allah. Okey murid-murid, saya rasa setakat ni je dulu perbincangan kita hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Semoga Allah menerima puasa kita, ibadah kita, mak ayah kita, semualah kaum muslimin dan muslimat. Diterima amalannya dan diangkat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saya rasa setakat ini dulu kelas kita untuk malam ini. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.